Okey. Okey, hak ni jawapan soalan yang kemarin yang saya bagi ya. Okey. Soalan bahagian A untuk bab 1. Okey, seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Okey. Bila kamu dapat soalan, bila dapat soalan, pastikan langkah yang pertama tu kamu garis. Okey. Kat sini eksperimen ni mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, tak apa, garis je dulu. Okey, jadi kat sini dia bagi suhu. Okey, 0 sampai 45. Okey, lepas tu dia punya bilangan koloni bakteria selepas 48 jam. Maksudnya bila dia letak dekat suhu kosong ni, okey, berapa bilangan koloni, maksudnya berapa banyak bakteria yang hidup. Okey. Kalau suhu 15, 3. Okey, pada suhu 35, kalau kita tengok kat sini, pada suhu 35, okey, kita nampak bilangan koloni dia ada 11. Maksudnya paling tinggi lah. Okey, daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawa suhu 35 adalah suhu optimum ataupun suhu yang normal untuk pertumbuhan bakteria. Okey. Okey, tapi bila kita main suhu yang tinggi, okey, bilangan koloni tu jadi sedikit. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan dia. Okey, maksudnya bila kamu dapat soalan, kamu kena faham dulu soalan dulu sebelum pi kepada soalan hak dia nak tanya. Okey. Menggunakan data dalam jadual 1, lukiskan graf bilangan koloni bakteria melawan suhu. Okey. Yang bestnya sains ni, bila main soalan graf, kamu tak gaduh label paksi. Okey, tapi dia beza dengan mat. Kalau mat, dia bagi soalan bla 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 bla, tu dia bagi atas graf kosong macam tu kan. Kamu kena buat paksi dia, lepas tu kamu kena buat dia punya skala. Okey, tapi dalam kelas sajalah. Ustazah nak bagi susah sikit hidup hampa. Okey, dan sebenarnya bukan yang susah. Dia nak bagi kamu faham macam mana nak buat graf yang betul. Okey, so dia kata ambil pen kamu. Okey. Garislah soalan nak apa? Lukiskan graf bilangan koloni bakteria melawan suhu. Okey, tak apa, kita dah tahu dah. Okey, tapi kalau kata contoh, kalau mai kata soalan tahun ni, dia tak bagi pun, dia tak label pun paksi Y. Ni paksi Y nah, tahu kan? Ni paksi Y. Okey, yang ni paksi X. Okey, jadi kalau kata in case kalau dia tak label, okey, kan saya kata tengok perkataan yang duduk di depan, okey, yang ni adalah paksi Y. Okey, yang melawan hak belakang tu adalah paksi X. Nampak? Okey. Ingat nah. Perkataan yang duduk depan ni paksi Y, perkataan yang belakang adalah paksi X. Okey. So dekat sini kamu dah boleh nampak dah. Okey, mai kita plot. Sebelum tu saya copy yang ni dulu. Kenapa senang nak tengok sekejap lagi. Nak hidup. Pimai. Okey. So, kita nak lukis dia. Okey, kita nak lukis. Kita ambil pen warna kuning. Okey. Okey, pada suhu kosong, okey, bilangan koloni bakteria selepas 48 jam kosong. Okey, bila suhu kosong maksudnya dekat sinilah. Kosong kan? Okey, tanda. Saya tahu hampa terror dah, tapi saja nak tunjuk. Okey, suhu 15. Okey, bilangan koloni dia 3. Okey, suhu 15, ni 10, 11, 12, 13, 14, 15. Macam tu nak baca. Okey, 15, 3. Mana? Okey, terus ni adalah 1.
Okey, ni 1. Maksudnya 5 kotak kecil tu 1. Okey, 2. Lepas tu 3. Okey, so suhu 15, bilangan koloni dia 3. Okey, kita ambil. Okey, suhu 15, bilangan koloni dia 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, sini dah. Okey, lepas tu suhu 25, 7. Okey, 25, 7. Tengok elok dah. Okey. 35, 11. Kau tak faham tu tanya lah. Kalau kamu check kat bawah tu, saya tak boleh nampak tau. Buka mic tanya. Okey, lepas tu 45, 8. Mana 8, 8, 8. Okey, kat sini. Okey. Okey, so kita dah siap kan? Siap tanda. Okey, lepas tu kita nak buat graf. Okey, daripada sini kita boleh nampak. Nah. Okey, kita nampak dia punya graf. Kalau kita nak pakai pembaris tak boleh. Sorry. Kita nak pakai pembaris tak boleh. Okey, so kita buat freehand. Okey. Graf kamu ambil pada sini, sambung. Okey, macam tu. Okey, syarat dia nak dapat 2 markah kat sini. Okey, nak dapat 2 markah. Nak dapat 2 markah kat sini. Okey. Paksi dia tak kira tau sebab paksi dia bagi. Okey, markah yang pertama, kamu plot semua ni betul. Maksudnya, kamu tengok pada jadual, lepas tu kamu plot betul. Okey, markah yang kedua, graf tu mesti licin. Licin ni maksudnya, kamu tak ambil pembaris, kamu tok sini, kamu tok sini. Kamu terus freehand je. Pak macam tu. Okey, cuma yang ni Ustazah tak guna, Ustazah guna mouse kan, dia payah sikit lah nak nampak graf tu. Orang kata apa, cantik kan. Okey, tapi kalau nampak graf yang dia punya titik tak sama ni, kamu buat freehand saja. Maksudnya kamu ambil pensel kamu, okey, kamu lalu je bagi kena semua titik. Okey, kalau dia graf lurus, ambil pembaris terus je, direct je kan. Okey, so dapat dah 2 markah. Senang saja. Okey, ramalkan bilangan koloni bakteria pada suhu 70 darjah Celsius. Ramalkan bilangan koloni bakteria pada suhu 70 darjah Celsius. So, kamu ambil kat sini. Okey, 70 mana? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Sini. Hujung sekali ni. Okey. Okey, so 70 kat sini. Okey, so set. Okey, kamu ambil. Katalah kat sini 70 kan, kena bilang lah. Kita dah bilang 70. Okey, suhu dia kat sini 70. Ambil pembaris. Okey. Buat garisan putih. Set. Soalan B1 ni, okey, nyatakan suhu maksimum optimum bagi pertumbuhan bakteria. Okey, sebenarnya yang ni, okey, adalah tadi soalan A tau. Soalan A 2 markah, yang ni graf kamu. Okey, soalan B1 berdasarkan graf, nyatakan suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria. Okey, suhu optimum dia kat sini lah. Okey, kat sini lah berapa? 35. Okey, 35. Tulis. 35 darjah Celsius. Okey, kat sini. Suhu optimum ni maksudnya suhu yang sesuai untuk dia hidup. Okey, sebab suhu kat sini adalah 11. Okey, ramalkan bilangan koloni bakteria pada suhu 70 darjah Celsius. Okey, kalau 70 darjah Celsius, ada tak bilangan koloni dia? Agak-agak kamu ada tak?
Nampak graf dia berhenti kat sini je kan? Okey. Bila graf dia berhenti kat sini sahaja, bila dia suruh ramal, okey, kalau kita tahu suhu 45 pun dia sampai 8 je tau. Okey, bayangkan kalau 70 kat sini. Maksudnya dia semakin menurunlah sebab suhu tinggi kan. Sebab bakteria ni, okey, dia nak hidup. Okey, dia hanya pada suhu 35 sampai 37 sahaja. Maksudnya dia paling aktif pada suhu 35 sampai 37. Okey, kalau kamu tengok kepada sini, okey, kalau kamu tengok kepada graf ni, pada jadual ni pun, okey, bila mai suhu 45, dia makin menurun. Okey, kalau suhu 70, maka dia dia dah matilah, dia tak boleh hidup. So, maksudnya ramalkan kamu tulis sahaja berapa pun. Tapi nak tulis tu kena logik lah. Okey, so dekat sini kita boleh tulis kosong, boleh juga. Dia mati terus. Ataupun 1 ke, 2 ke, macam tu. Okey, tapi dia orang kata apa? Tak lebih daripada 3, macam tu lah. Okey, so markah yang pertama dekat sini, 1 markah. Okey, yang ni markah yang kedua. 1 markah lagi. Okey. Bagaimanakah anda dapat mengawet makanan berdasarkan keputusan dari eksperimen ini? Okey, so daripada eksperimen ni, okey, bila suhu dia makin tinggi, bakteria tu tak boleh hidup. Okey. Dan juga bila suhu dia rendah pun dia tak boleh hidup. Okey, so daripada sini kita boleh kata, okey, bagaimanakah anda dapat mengawet makanan? Maksudnya kita kena meletakkan makanan dalam peti sejuk. Okey, tulislah. Okey, meletakkan makanan dalam peti sejuk. Ataupun meletakkan makanan pada suhu kurang daripada 5 darjah Celsius. Okey. Maksudnya kita kena suhu yang sejuk lah, baru bakteria tu tak hidup. Nampak? Bila kosong, dia tak ada langsung. Bila suhu tu 15, dia ada. Maksudnya kita kena meletakkan makanan pada suhu yang rendah ataupun letak dalam peti sejuk. Okey. Boleh teruskan? Kita ada banyak soalan lagi ni. Okey ya. Okey, nombor 2, Raja 2.1 dan Raja 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji keberkesanan jenis antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Mengkaji keberkesanan jenis antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Okey. Kalau kata soalan mai, kalau kamu nampak benda ni, okey, yang ni memang untuk bab 1. Okey, bab 1, okey, kita akan nampak 2 piring Petri. Okey, Raja 2.1 dan Raja 2.2. Okey, lepas tu dia akan letak koloni bakteria. Okey, kat sini. Dan juga dia letak antibiotik X dan juga antibiotik Y. Okey, daripada Raja 2.1 dan Raja 2.2, okey, kita nampak dekat Raja 2.1 ni, kawasan jernih dia, diameter dia lagi besar daripada Raja 2.2. Okey, dekat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa antibiotik X ni dia boleh bunuh bakteria lagi banyak daripada antibiotik Y. Maksudnya X ni lagi berkesan daripada Y. Okey, kita tahulah antibiotik ni memang untuk membunuh bakteria kan. Okey, A, tuliskan satu pemerhatian berdasarkan Rajah 2.1 dan Rajah 2.2. Okey, kalau pemerhatian, apa yang kamu nampak kat gambar ni? Okey, apa yang kamu nampak? Okey, dekat sini kita boleh kata pemerhatian dia, kawasan jernih, okey, pada Rajah 2.1 mempunyai diameter yang lebih besar berbanding diameter kawasan jernih pada Rajah 2.2. Okey, ataupun kawasan jernih pada Rajah 2.1 lebih luas daripada kawasan jernih pada Rajah 2.2. Okey, bila sebut pemerhatian je, tengok apa yang kita nampak. Kita nampak kawasan jernih pada Rajah 2.1 lebih luas daripada kawasan jernih pada Rajah 2.2. Okey, soalan B. Nyatakan satu inference daripada pemerhatian di atas.
Okey, sebab apa? Inference ni maksudnya sebab. Sebab apa? Kamu kata kawasan jernih rajah 2.1 lebih luas daripada kawasan jernih rajah 2.2. Okey, sebab apa? Kerana antibiotik X lebih berkesan membunuh bakteria. Kerana antibiotik X lebih berkesan membunuh bakteria. Okey, soalan C. Nyatakan pembeli ubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Okey, apa yang dimanipulasikan? Apa yang tak sama kat sini? Apa dia? Apa yang tak sama? Yang bergerak balas adalah luas kawasan jernih. Okey, apa yang dimanipulasi? Ya, jenis antibiotik. Okey, D. Apakah definisi secara operasi bagi antibiotik? Okey, bila main soalan definisi secara operasi, kita tahu sebelum ni definisi ni apa? Istilah bagi maksud. Apakah maksud? Kat sini dia tanya, apakah maksud antibiotik? Tapi kamu kena jawab secara operasi. Maksudnya kamu kena jawab berdasarkan eksperimen. Okey, kita tahu antibiotik ni adalah kegunaan dia untuk membunuh bakteria. Okey, tapi dari segi eksperimen yang dia buat ni, apa yang dia nak menerangkan pasal antibiotik? Okey, so dekat sini kita tak boleh tulis kata antibiotik ialah bahan yang boleh membunuh bakteria. Okey, yang tu betul. Maksud dia betul dalam buku betul. Tapi dia nak definisi secara operasi. Maksudnya maksud secara eksperimen, melalui eksperimen. Okey, dekat sini dia nak kata mengkaji keberkesanan jenis antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, bila kita letak antibiotik, apa kita nampak? Kita nampak kawasan jernih tu luas ataupun sikit. Okey, so daripada sini kita boleh kata antibiotik ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih dalam piring Petri. Antibiotik ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih dalam piring Petri. Okey. Nampak berbeza kan? Dia punya definition dia, maksud dia bagi antibiotik. Okey, kalau berdasarkan eksperimen, sebab apa? Antibiotik ni dia menghasilkan kawasan jernih. Maksudnya dia membunuh bakteria. Betul function dia. Tapi daripada eksperimen ni, bila kita letak antibiotik, dia akan menghasilkan kawasan jernih. Okey, antibiotik ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih dalam piring Petri. Okey, E. Mengapakah pesakit yang diberi antibiotik perlu menghabiskan antibiotik tersebut dalam masa tertentu? Okey, 1 markah. Sebab apa? Ubat antibiotik yang doktor bagi tu, dia mesti tulis habiskan, kan? Sebab apa? Okey, kerana untuk mengelakkan rintangan antibiotik. Okey, ataupun yang paling senang, okey. Antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Okey, maksudnya sepatutnya antibiotik itu mesti dihabiskan dalam masa 5 hari. Okey, tapi kamu makan ikut dan je. Hari kedua makan, lepas tu hari keempat baru makan balik. Tak boleh. Okey, bila dia dah sampai kata jangka hayat dia 5 hari tu saja, bila habis ke tak habis memang kena buang. Okey, kalau kamu makan juga antibiotik tu dah orang kata apa, dia tak boleh nak function dah. Okey, sebab dia jangka hayat dia selama 5 hari sahaja. Okey, bila lepas pada 5 hari tu kalau kamu makan pun
tak idea apa lah. Maksudnya kamu makan sajalah. Dia tak membunuh bakteria pun dalam badan. Sebab itulah bila dapat ubat antibiotik, kena habiskan ikut dia punya tempoh hari dia. Okey. Dan kalau tak habis, kena buang. Tak boleh kata bila demam pula sekali lagi, makan lagi. Tak boleh. Dia dah orang kata apa, tak efisien dah. Okey. Okey. Okey, soalan bahagian B pula. Okey. Rajah 3 menunjukkan 4 jenis mikroorganisme. Nyatakan jenis mikroorganisme berikut dengan melengkapkan jadual berikut. Okey, P tu adalah P tu apa? Virus. Okey, Q fungi. Okey, R protozoa. S alga. Okey, dapat dia 2 markah. Okey, dekat sini kamu mesti expect 4 markah kan? Dia sebenarnya hanya 2 markah. Maksudnya, kalau kamu betul 4, 4 ni betul, baru kamu dapat 2 markah. Kalau kamu salah 1, okey, kamu hanya dapat 1 markah. Okey, kalau salah 1, 1 markah. Kalau salah 2 pun dapat 1 markah. Okey, kalau salah 3, tak dapat markah. Okey? Bukan, kalau salah 3 dapat markah. 1 juga. Okey, kalau dapat betul semua baru dapat 2 markah. Okey? Okey, soalan B. Mikroorganisme P paling seni. Maksudnya paling kecil. Okey, P ni paling kecil. Berbanding mikroorganisme yang lain. Huraikan bagaimana ia boleh menjangkiti dan memusnahkan bakteria. Okey, macam mana virus tu dia boleh menjangkiti dan memusnahkan bakteria. Okey, dalam buku teks ada tak? Macam mana virus tu dia boleh menjangkiti dan memusnahkan bakteria. Teranglah, cepat. Apa jawapan kamu? Macam mana dia menjangkiti dan memusnahkan bakteria. Okey, dia 2 markah. Maksudnya kena ada 2 jawapan. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 15. Okey, kamu tengok dekat yang nombor 2 tu. Virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey, yang tu markah yang pertama. Okey, virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey, lepas tu markah yang kedua. Ambil yang nombor 3 tu. Okey. Ataupun kamu boleh juga ambil nombor 4 boleh. Nombor 3. Okey. Bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membentuk lapisan protein atau kapsid. Okey. Ataupun ambil nombor 5 pun boleh. Virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okey, maksudnya ambil yang dekat muka surat 15 tu ambil nombor 2 dan juga nombor 5. Okey. Virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey. Markah yang kedua, virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Okey, soalan C. Nyatakan perbezaan peranan mikroorganisme Q dan S dalam mengimbangi alam sekitar. Okey, Q tadi apa? Fungi. Okey, S alga. Okey, peranan dia apa dia? Apa peranan dia? Okey, kalau Q tu, okey, Q ni fungi. Okey, dia mereputkan organisme mati kepada sebatian amonium.
amonium. Okey, dia mereputkan organisma mati kepada sebatian amonium. Okey, S. S ni alga kan? Okey, alga dia boleh membuat makanan sendiri. So, membekalkan makanan kepada organisma lain. Okey, so markah yang pertama cerita apa fungsi Q. Okey, apa fungsi S. Okey, Q ni dia mereputkan organisma mati kepada sebatian amonium. Mereputkan organisma mati kepada sebatian amonium. S ni dia membuat makanan sendiri ataupun membekalkan makanan kepada organisma lain. Okey, S ni membekalkan makanan kepada organisma lain. Okey. Okey, soalan esei bahagian C. Kaji situasi berikut. Budak P dan Q dijangkiti penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, budak P cepat sembuh kerana mengambil antibiotik. Budak Q masih belum sembuh kerana tidak mengambil antibiotik. Okey, yang ni adalah soalan eksperimen. Okey, soalan eksperimen. Okey, so daripada sini kamu boleh orang kata apa? Highlight dulu ataupun garis dulu apa yang dia nak. Okey, bila dia kata ni, dua-dua budak ni dijangkiti penyakit tapi budak P dia mengambil antibiotik. Okey. Budak Q tidak mengambil antibiotik. Sebab tu dia lambat sembuh. Okey. So daripada sini kita boleh bayangkan eksperimen yang ni. Yang ni. Okey? Kamu bayang, maksudnya dekat kamu punya kepala tu, okey dah terbayang dah gambar rajah yang ni. Okey, dia ada antibiotik, lepas tu dia ada bakteria. Maksudnya ambil yang ni balik lah. Okey. Ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, dalam buku teks muka surat 17. Okey, muka surat 17. Okey, tapi yang ni dia guna tangan yang tak basuh dengan yang basuh. Okey, tapi eksperimen dia sana kita tengok. Dia guna antibiotik. Jom. Tak rasa pun duduk tengok 37 boleh? Tapi ada orang buat. Okey, eksperimen 1.3. Okey. Okey, jadi kamu boleh rujuklah mana soalan tadi tu. Okey, so nyatakan satu penyataan masalah dari maklumat di atas. Okey, boleh ambil dekat buku teks sana. Apakah kesan ni kepekatan. Okey, kita kena ubah sikit nah. Still boleh ambil dekat situ muka surat 37, tapi kita ubah sikit sebab seorang budak tu ambil antibiotik, seorang lagi tak ambil antibiotik. So, soalan dia, masalah dia. Okey, adakah antibiotik dapat menyembuhkan penyakit? Okey, adakah antibiotik dapat menyembuhkan penyakit? Sebab kalau dalam buku teks kamu tu, kamu boleh rujuk lah. Okey, boleh rujuk. Cuma ikut kepada soalan. Sebab kalau dalam buku teks ni, dia guna kepekatan antibiotik. Okey, dia guna kepekatan antibiotik. Okey, tapi dekat soalan kita, dia guna budak tu, seorang guna antibiotik, seorang lagi tak guna antibiotik. So, soalan dia, masalah dia, adakah antibiotik dapat menyembuhkan penyakit? Okey, soalan B, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey, jadi kat sini kita boleh ambil hipotesis dia. Okey, jika mengambil antibiotik, maka penyakit cepat sembuh. Okey, jika mengambil antibiotik, maka penyakit cepat sembuh. Okey.
Jika mengambil antibiotik, maka penyakit cepat sembuh. Okey, soalan C. Berdasarkan maklumat yang diberi dalam situasi di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat garis. Okey, menyiasat kesan antibiotik ke atas pertumbuhan mikroorganisma dengan menggunakan agar-agar nutrien, kutu bakteria, ceper antibiotik penisilin, ceper ketaturas dan piring Petri. Okey, so kamu punya 7 eksperimen, yang ni lah ni. Ni tujuannya. Menyiasat kesan antibiotik ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Dapat dah 1 markah. Okey. Okey, 7 eksperimen. Menyiasat ni tulis mengkaji. Okey, mengkaji kesan antibiotik ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Ini tujuan lah. Tujuan. Okey. Dapat dah 1 markah. Okey, yang 2 mengenal pasti pembeli ubah. So, pembeli ubah manipulasi apa? PM. PM dia apa? PM dia apa? Ismail Sabri Yaakob. Okay, PM kat sini apa dia? Kehadiran. Okay. Kehadiran antibiotik. Okey, bergerak balas. Pertumbuhan bakteria. Ni. PM dia apa tadi? Kehadiran antibiotik, bergerak balas, pertumbuhan mikroorganisma ataupun pertumbuhan bakteria. Okey, lepas tu satu lagi dimalarkan DM. Memang dia 2 markah je tapi letak 3. In case kalau kata PM kamu salah, BB dengan DM kamu betul, dapat 2 markah. Okey, letak 3. Okey, yang dimalarkan apa dia? Isi padu kultur bakteria. Lagi? Isi padu agar-agar nutrien. Okey. Okey, soalan yang ketiga, prosedur atau kaedah. Okey, jadi kan saya biasa kata kan, okey, kalau kamu nak buat prosedur atau kaedah, langkah yang pertama, apa yang terbayang kat otak kamu, bila kamu dapat bahan kat sini, okey, kamu dah boleh bayang dah benda tu nak jadi macam mana. Okey, dia letak piring Petri. Okey, guna piring Petri 2, 1, 2 contohnya. Okey, label A dan B. Okey. Ini piring Petri lah. Piring Petri. Okey, lepas tu dalam tu kita letak agar-agar nutrien. Letak bintik-bintik tu. Okey. Okey, lepas tu label lah. Okey, ni piring Petri. Tulis lah piring Petri. Okey, yang ni agar-agar nutrien. Tulis lah. Sebab tuan-tuan payah nak tulis kat sini. Okey, agar-agar nutrien. Okey, lepas tu kamu letak dia punya antibiotik. Buat besar sikit. Bulat besar sikit. Satu letak antibiotik, satu lagi tak payah letak kan. Okey. Siap lah. Okey, ni langkah yang pertama. Yang pertama buat apa? Okey, masukkan agar-agar nutrien ke dalam piring Petri A dan B. Okey, saya ulang dah. Masukkan agar-agar nutrien dalam piring Petri A dan B. Okey, langkah yang kedua. Masukkan antibiotik ke dalam piring Petri A. Ni antibiotik nah. Ni. Antibiotik. Tulis lagi habis nah. Okey, antibiotik. Okey, yang kedua masukkan antibiotik ke dalam piring Petri A. Yang ketiga, okey, tutup piring Petri A dan B dan terlangkupkan. Maksudnya kita ambil dia punya penutup tu, piring Petri tu. Okey, tutup kedua-dua A dan B ni dan kita terlangkupkan. Okey, yang keempat, simpan kedua-dua piring Petri A dan B di tempat gelap selama 3 hari. Okey, sebab bakteria ni dia boleh hidup dalam suhu yang optimum lah. Okey, suhu gelap dia tak boleh kena cahaya, kodok dia mati. Okey, jadi
Simpan kedua-dua piring Petri A dan B di tempat gelap selama 3 hari. Okey, yang kelima. Perhati dan catatkan pertumbuhan bakteria ataupun perhati dan catatkan pertumbuhan bakteria dalam piring Petri. Okey. So, kamu ada 5 step. Okey, kamu ada 5 step. Tapi jawapan dia nak 4 kan? Okey, dia kena 4 betul. Okey, maksudnya ada 4 prosedur yang relevan lah. Okey, yang pertama tadi, masukkan agar-agar nutrien dalam piring Petri A dan piring Petri B. Okey, lepas tu, yang kedua, masukkan antibiotik dalam piring Petri A. Yang ketiga, tutup kedua-dua piring Petri dan telangkupkan. Yang keempat, simpan kedua-dua piring Petri A dan B di tempat gelap selama 3 hari. Yang kelima, perhati dan catatkan kehadiran bakteria. Okey. Yang keempat, penjadualan data. Okey, penjadualan data maksudnya kita kena buat dalam bentuk jadual. Okey. So, bila sebut jadual ni dia mesti ada PM dan juga BB. Okey. Apa PM kamu tadi? PM kamu adalah kehadiran antibiotik. Kehadiran antibiotik. Okey, ini PM kamu. Okey, BB kamu, bergerak balas kamu adalah pertumbuhan bakteria. Okey, ini kehadiran antibiotik, ini pertumbuhan bakteria. Okey, kehadiran antibiotik yang pertama, kolom yang pertama. Okey, ada, maksudnya kamu letaklah kan. Ada. Okey, yang bawah ni tiada, maksudnya tiada antibiotik. Okey, dekat PB ni pertumbuhan bakteria ni nak tulis apa-apa tak? Tak perlu sebab kita hanya merancang eksperimen. Okey. So, yang ni PM. Kamu boleh buat manipulasi. Yang ni bergerak balas. Ambil balik PM dengan BB ni jadilah jadual kamu. Okey. Dekat boleh buat bergerak balas tu tak payah tulis jawapan lah. Sebab kita hanya merancang eksperimen sahaja. Dapat dah 4, 5, 6, 8. 10 markah. Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Susah tak? Tak susah pun. Janji kamu kena, orang kata apa, buat eksperimen tu ataupun rancang eksperimen tu berdasarkan apa yang dia bagi dan apa yang kamu faham dalam kelas. Okey? Okey. Habis, tamat. Ada soalan?